Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Ancaman Liberalisme terhadap Amalan Beragama. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang, iaitu saya, Syuhada binti Suhaimi, Muhammad Zaki Hakim bin Mak Hassan, Muhammad Shah Aiman bin Azaimi, Nur Syuhada binti Mustafa Kamal dan Muhammad Syakir Hakimi bin Muhammad Suhaimi. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memulakan pembentangan ini dengan menceritakan tentang pengenalan, definisi dan seterusnya sejarah tentang liberalisme. Liberalisme bermaksud fahaman yang liberal, iaitu fahaman yang inginkan demokrasi serta kebebasan dalam bidang ekonomi, secara langsung memberikan definisi bebas dan terbuka tentang semua aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi dan masyarakat. Selain itu, Britain juga mengisytiharkan bahawa kebebasan adalah kebebasan daripada sekatan ucapan dan tindakan. Dengan kata lain, individu atau kumpulan dalam masyarakat bebas menyatakan kepercayaan mereka dan bertindak mengikut kehendak mereka. 4 cabaran utama liberalisme: liberalisme politik, liberalisme sosial, liberalisme ekonomi dan liberalisme agama. Dengan melihat rakyat sebagai tujuan dan objektif utama politik, liberalisme politik menekankan perjanjian sosial. Selain itu, liberalisme budaya menekankan kebebasan hidup dan perasaan seperti kebebasan seksual, beragama dan berfikir. Akhir sekali, liberalisme bukanlah ideologi baru. Ia telah wujud dalam masyarakat dunia selama berjuta-juta tahun. Secara keseluruhannya, pemahaman ini menolak sebarang halangan atau halangan yang menghalang seseorang daripada menyuarakan pendapat mereka atau melakukan sesuatu yang dianggap betul. Seterusnya, apakah definisi liberalisme? Liberalisme ialah ideologi politik yang mengutamakan kebebasan seseorang sebagai prinsip utama. Seorang liberal ialah seorang yang menerima kepercayaan liberalisme. Tetapi definisi liberal mungkin berbeza mengikut negara. Hak-hak individu atau peluang yang sama diutamakan dalam ideologi liberalisasi. Walaupun terdapat pelbagai kumpulan yang dikenali sebagai liberal dalam liberalisme, kebanyakan mereka bersetuju dengan prinsip-prinsip berikut: kedaulatan undang-undang, hak individu ke atas harta persendirian, pasaran bebas, kebebasan berfikir dan bersuara, hak kebebasan rakyat dan yang terakhir, batasan kepada kuasa kerajaan. Dari zaman pencerahan di Barat, pemahaman liberalisme moden mengandungi pemikiran politik yang luas dan kaya dari segi sumber. Teori seperti institusi agama, status keturunan dan hak Tuhan untuk raja ditolak oleh liberalisme. Liberal percaya sistem ekonomi pasaran bebas menghasilkan lebih banyak wang dan lebih cekap. Seterusnya, apakah sejarah liberalisme? Perkataan liberal berasal daripada perkataan Latin liber yang bermaksud bebas atau bukan hamba. Terdapat banyak hubungan antara perkataan liberal dan idea kebebasan dalam bahasa Inggeris. Perkataan liberal mempunyai sejarah yang panjang dalam bahasa Inggeris dan dijelaskan dalam bidang kemanusiaan bermaksud bebas, berskala besar, murah hati. Ia juga bermaksud kebebasan daripada sekatan ucapan dan perbuatan, seperti kebebasan daripada harta benda, kebebasan daripada lidah dan selalunya bebas daripada rasa malu. Liberalisme tidak berkembang sepanjang zaman kelam Eropah selepas kejatuhan Empire Roman disebabkan konflik antara penyokong-penyokong bandar negeri yang bebas dengan penyokong-penyokong paus ianya berlaku. Menurut Kamus Inggeris Oxford, makna mencintai kebebasan dan demokrasi telah digunakan dalam bahasa Inggeris sejak 1801 dan berasal daripada perkataan Perancis liberal. Perkataan Perancis ini pada asalnya digunakan dalam bahasa Inggeris oleh musuh Britain yang selalunya dalam bahasa Perancis dengan imej pelanggaran undang-undang di luar negara. Perang Revolusi Amerika menjadikannya negara pertama yang merangka perlembagaan berdasarkan konsep kerajaan liberal, di mana kerajaan ditubuhkan dengan persetujuan yang diedarkan. Semasa Revolusi Perancis, unsur burjuasi sederhana berusaha untuk menubuhkan kerajaan berdasarkan prinsip liberal. Sejak akhir abad ke-18, liberalisme telah berkembang menjadi salah satu ideologi terpenting di hampir setiap negara maju. Seterusnya, saya mempersilakan Muhammad Zaki untuk meneruskan sesi pembentangan ini. Baiklah, saya akan teruskan dengan pembentangan mengenai ciri-ciri liberalisme. Antara ciri-ciri utama liberalisme ialah rasionalis, kebebasan dan juga pluralisme.
saya akan terangkan mengenai rationalist. Apakah itu rationalist? Rationalist ialah golongan yang hanya berpandukan kepada akal dan menolak segala jenis wahyu. Golongan ini berpandukan hanya kepada intelek, pemikiran logik mereka semata-mata. Sebahagian daripada golongan ini menolak terus segala wahyu daripada kehidupan mereka kerana tidak lagi relevan pada pasca moden ini. Namun, sebahagian daripada mereka mentafsir Al-Quran dan juga hadis mengikut logik akal semata-mata tanpa merujuk kepada mana-mana ulama ataupun golongan yang mahir dalam bidang ini kerana mereka ingin menyesuaikan hukum hakam itu mengikut kehendak mereka sendiri untuk melakukan perkara yang batil. Seterusnya ialah kebebasan. Golongan liberalisme sangat mengutamakan kebebasan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh melakukan apa sahaja yang dikehendaki mereka kerana mereka mengasingkan agama daripada kehidupan seharian. Menurut Profesor Madya Dr. Lieutenant Colonel Dr. Burhanuddin Jalal, perbuatan yang dilakukan mereka hanya mampu disekat oleh undang-undang yang dibuat oleh mereka. Oleh itu, golongan ini tidak terikat oleh mana-mana pihak dan boleh melakukan apa sahaja yang dikehendaki mereka. Dan yang terakhir sekali, ciri-ciri pluralisme ialah ciri liberalisme ialah pluralisme. Golongan ini berpendapat bahawa semua agama tiada bezanya melainkan cara beribadat. Golongan ini mencampur adukkan cara beribadat mengikut kehendak mereka. Oleh yang demikian, perkara ini akan menyebabkan masyarakat kita menjadi keliru dan tidak teratur apabila melibatkan hal agama. Jadi itu sahaja mengenai ciri-ciri liberalisme. Saya teruskan dengan faktor berfikiran dan beramalkan liberalisme kepada sahabat saya, Syah Aiman. Baiklah, saya akan meneruskan lagi dengan faktor berfikiran dan cara liberalisme diamalkan. Pertama adalah kecerdikan iman. Seperti yang kita tahu, liberalisme berkaitan dengan kebebasan seorang individu itu untuk melakukan apa-apa saja. Oleh sebab itu, kekurangan iman punca seseorang itu tergolong dalam golongan liberalisme. Seseorang yang kurang faham akan agama yang dipelajarinya akan merasakan bahawa liberalisme mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, persefahaman dan keadilan. Iman merupakan kepercayaan seseorang individu itu kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasul dengan pengucapan lidah dan kepercayaan dalam hati tanpa syak dan ragu. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan yang baik. Beriman mewajibkan seseorang individu itu meyakini dengan sepenuh hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi dan di seluruh alam semesta. Seseorang itu akan mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya kerana dia beriman kepada Allah. Oleh itu, seseorang yang cetek imannya akan mengikuti nafsunya dan membuat perkara-perkara yang dilarang serta tidak akan taat pada perintah Allah. Selain itu, kita juga dapat lihat bahawa antara faktor yang kedua adalah kesan pendidikan sekular. Semakin masa maju ke hadapan dengan teknologi yang canggih dan penemuan ilmu sains yang banyak, masyarakat makin lupa akan tujuan kehidupan yang sebenar sebagai seorang pentadbir bumi. Oleh itu, makin banyak tercetusnya pemikiran baru dalam kalangan masyarakat yang berbahaya seperti sekularisme. Sekularisme ini berasal daripada perkataan sekular yang berkaitan dengan keduniaan, bersifat duniawi dan tidak berkaitan dengan agama. Oleh itu, kesan pendidikan sekular telah membuka satu cabang baru untuk kita berfikir bahawa dunia ini terciptanya sendiri dan tidak ada penciptanya. Hal itu menyebabkan ramai yang akan menjadi golongan liberalisme secara tak langsung. Selain itu, kita juga dapat melihat antara faktor lain adalah mengutamakan dunia dari akhirat. Hal ini kerana telah disebut dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang bermaksud, tuntutlah kehidupan akhirat dengan apa yang telah digunakan kepadamu, tetapi jangan lupa bahagianmu di dunia. Allah menegaskan di sini bahawa kita perlu menuntut akhirat dan kita juga tidak perlu mengabaikan dunia. Oleh itu, kita perlu mengutamakan akhirat lebih daripada dunia. Golongan liberalisme ini adalah golongan yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat. Selain itu, kita juga dapat melihat faktor yang keempat adalah
pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan orang yang rapat dengan kita. Oleh itu, apabila kita mempunyai sesuatu maklumat ataupun kita menerima maklumat, kita akan berkongsi dan kita akan mendapatkannya daripada rakan sebaya. Rakan sebaya yang mempunyai pemikiran ataupun ideal liberalism ni akan menyebabkan kita terpengaruh dengannya dan membawa kita ke arah yang mementingkan keduniaan. Selain itu juga adalah pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial merupakan penyumbang terbesar kerana pada zaman ini kita adalah pengguna media sosial yang sejati dan penyebaran ilmu di media sosial adalah tidak terhad. Oleh itu kita akan mendapat pelbagai maklumat serta info yang tidak sahih serta info yang menyebabkan kita akan mudah terpengaruh di serata dunia. Oleh itu, banyak faktor-faktor yang menyumbang kepada liberalism yang akan menyebabkan kita mudah terpengaruh serta mengamalkannya. Sekian, saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Baiklah, saya teruskan pembentangan ini dengan ancaman liberalisme terhadap amalan beragama. Ancaman liberalisme ini terbagi kepada 4 sudut penting, iaitu akidah, syariat, ibadah dan akhlak. Pertama sekali, saya ingin menjelaskan sedikit maksud-maksud 4 sudut penting itu tadi. Yang pertama, akidah. Akidah menurut Islam adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mengakui kewujudannya. Syariat pula mengacu pada aturan, perintah dan tata cara yang ditetapkan dalam agama. Manakala ibadah merujuk pada tindakan dan ritual yang dilakukan oleh individu sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Akhir sekali, akhlak. Akhlak mengacu pada perilaku, moralitas dan etika seseorang. Oleh itu, liberalisme mampu memberi ancaman terhadap keempat-empat elemen ini. Mari kita mulakan dari ancaman liberalisme terhadap amalan beragama dari sudut akidah dahulu. Yang pertama, fahaman liberalisme membawa kepada fahaman bahawa semua agama adalah sama. Individu yang liberal ini mahu mendepankan kesenangan peribadi. Oleh itu, individu yang liberal ini mempercayai bahawa semua agama adalah sama seperti kaum India dan Cina mudah untuk menganut agama Islam. Jadinya, umat Islam yang liberal ingin mengikuti hak seperti mereka. Sedangkan agama Islam adalah agama yang benar. Dalam surah Al-Imran, Allah berkata, barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi, tiada agama yang benar melainkan agama Islam. Seterusnya, fahaman liberal memperjuangkan fahaman sekular. Orang yang berfikiran terbuka ni, dia berfahaman di mana agama adalah agama, manakala hal pribadi adalah hal pribadi. Jadi, mereka menganggap hal pribadi dan agama tidak boleh disangkut pautkan. Sebagai contoh, mereka ingin meminum arak ataupun melakukan zina, itu adalah hak pribadi mereka. Fahaman ini akan merosakkan akidah. Yang ketiga, ialah fahaman liberal yang menggunakan logik akal semata. Individu yang liberal ini tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa-apa yang mereka lakukan adalah hanya menggunakan logik akal semata-mata. Mari kita teruskan dengan ancaman liberalisme terhadap amalan beragama dari sudut syariat. Yang pertama adalah kritikan terhadap Al-Quran. Mereka ini mengkritik Al-Quran dengan menganggap Al-Quran sebagai buku rujukan sejarah sahaja. Mereka tahu akan suruhan dan larangan Allah, tetapi mereka hanya membaca tanpa ingin mengamalkannya. Dalam Al-Quran juga, Allah melarang wanita untuk mengimamkan dalam solat, tetapi mereka masih melakukannya. Mereka juga telah menghalalkan perkahwinan sejenis. Hal ini demikian adalah tindakan yang melanggar syariat Islam, iaitu Undang-Undang Islam. Yang kedua, penolakan terhadap hadis. Mereka ini menolak ajaran Nabi sebagai sumber kedua syarak. Hal ini demikian kerana mereka menganggap bahawa apa yang disampaikan oleh Nabi adalah hanya daripada seorang manusia biasa saja, bukan daripada Tuhan. Akhir sekali, individu yang taksub dengan liberalisme ini mempertikaikan akhlak Nabi. Mereka mempercayai Al-Quran dan tahu bahawa dalil itu datang daripada Allah. Tetapi mereka tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad
sedangkan Al-Quran itu telah menyerupai akhlak Nabi. Tetapi mereka mempercayai bahawa sifat kepimpinan yang ada pada Rasulullah bukan suatu perkara yang hebat. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka kurang didikan agama atau pemikiran mereka terlalu cenderung untuk mengikut kehendak pribadi sendiri. Seterusnya dari sudut ibadah pula. Yang pertama ialah meninggalkan fardu ain, iaitu perkara yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Orang liberal ini mereka menganggap Islam itu mudah dan mereka terlalu memudahkan Islam. Sebagai contoh, fardu ain seperti solat 5 waktu, perkara yang wajib dilakukan oleh orang Islam. Tetapi mereka menganggap mereka boleh menggantikan solat sekiranya meninggalkan solat tersebut walaupun dengan sengaja. Ada yang berpendapat tidak menunaikan solat tidak mengapa asalkan banyak bersedekah. Perkara ini sangatlah bertentangan dengan agama Islam. Yang kedua, bekerja hanya untuk mengaut keuntungan tanpa ada niat kerana Allah. Setiap pekerjaan kita haruslah berniat kerana Allah, barulah hasil yang kita peroleh itu berkat. Sesetengah masyarakat liberal ini bekerja tanpa mengira halal dan haram, asalkan mereka akan bersedekah hasil kerja haram mereka, contohnya gaji mereka, ke anak yatim. Ingat, jangan halalkan benda yang terang-terang haram. Yang ketiga, melakukan ibadah tanpa rasa ikhlas. Pandangan liberalisme yang terlalu kuat menyebabkan individu mengabaikan atau meremehkan pentingnya menjaga kesucian dalam ibadah. Mereka mungkin lebih mementingkan aspek sosial atau ekspresif dalam ibadah, sementara aspek kesucian dan ketundukan kepada Allah menjadi kurang diperhatikan. Oleh itu, mereka akan melakukan ibadah tanpa rasa ikhlas. Akhir sekali, ancaman liberalisme terhadap amalan beragama dari sudut akhlak. Pertama, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Zaman sekarang, lelaki dan perempuan telah bebas bergaul, sedangkan dalam Al-Quran Allah berfirman, jangan dekati zina. Tetapi mereka yang berfikiran liberal ini tidak menitik beratkan tentang soal agama. Hal ini demikian kerana mereka berfikiran bebas dan berfikir bahawa boleh bergaul selagi tidak terjerumus kepada zina. Yang kedua, pakaian yang tidak menutup aurat. Dalam surah An-Nur sendiri, ayat ke-31, Allah berfirman supaya umat Islam harus menutup aurat. Tetapi zaman sekarang, individu liberal tidak menitik beratkan tentang aurat. Contohnya, para wanita memakai tudung tetapi di atas dada atau menampakkan leher. Hal ini kerana mereka mungkin mengikut trend atau praktik yang popular di masyarakat yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Yang ketiga, tiada adab dengan orang tua. Individu yang liberal menolak batasan moral yang ditetapkan dalam agama Islam. Liberalisme menekankan kebebasan individu, termasuk kebebasan bertindak dan berekspresi. Oleh itu, mereka akan bertindak sewenang-wenangnya seperti tidak menjaga tutur kata dan tidak menghormati orang tua maupun orang sekeliling mereka, kerana mereka menganggap pendapat mereka sahaja yang benar dan suara mereka sahaja yang harus kita dengar. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan pembentangan ini kepada Muhammad Syakir Hakimi. Saya akan menerangkan tentang strategi mengatasi liberalisme. Antara strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi liberalisme adalah masyarakat perlu menjauhi dan membanteras aktiviti liberalisme. Sebagai contoh, seperti gerakan menuntut iktiraf LGBT dan aktiviti maksiat. Hal ini dapat mencegah aktiviti liberalisme tersebut daripada berleluasa sekaligus dapat melahirkan generasi yang membanteras liberalisme. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu terlibat dalam mengatasi liberalisme ini, seperti menyekat aktiviti dan perkara yang membawa kefahaman liberalisme dan mengenakan tindakan yang berat kepada pihak yang terlibat. Hal ini juga dapat membuatkan golongan liberalisme tersebut takut untuk melakukan gerakan dan menyebarkan fahaman liberalisme sekaligus dapat mengurangkan golongan ini. Seterusnya,
Pihak-pihak yang berpengaruh seperti pihak beragama juga hendaklah memberi peranan dalam mengatasi liberalisme ini. Pelbagai pendekatan usaha dan strategi dakwah yang boleh dilakukan oleh agensi agama serta pendakwah masa kini dalam menangani serta membanteras golongan liberalisme ini. Hal ini dapat memberi kesedaran di kalangan masyarakat tentang keburukan liberalisme sekaligus dapat mengelakkan masyarakat daripada terpedaya dengan kefahaman tersebut. Terima kasih kepada saudara Syakir. Kini kita teruskan dengan kesimpulan. Daripada hasil kerja ini, kami dapat simpulkan bahawa ancaman liberalisme bukanlah satu perkara yang perlu dipandang rendah dan perlu dicegah daripada awal. Bahkan pada zaman pasca moden ini, ajaran ataupun dakwah mengenai liberalisme dapat disebarkan dengan mudah melalui media sosial tanpa mengira jurang umur. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan perlulah bertindak lebih tegas dalam membasmi ajaran liberalisme dalam negara ini demi mengelakkan keharmonian negara kita terjejas. Seterusnya, masyarakat juga perlulah saling mengingatkan antara satu sama lain mengenai kebahayanya liberalisme ini terhadap keharmonian negara. Kita perlulah menegur jika sebahagian daripada kita hampir terjebak dalam pemikiran liberalisme. Akhir sekali, kita selaku umat Islam hendaklah peka dengan perkembangan semasa, terutamanya perkara yang melibatkan pemikiran ataupun akidah dalam agama ini. Hal ini kerana mencegah lebih baik daripada merawat. Semoga masyarakat kita terus harmoni tanpa ada gangguan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.